Selamat pagi semua. Topik hari ini ialah melakar sistem takungan. Standard pembelajaran 7.1.3 melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. Standard prestasi TP3 membuat lakaran bermaklumat reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Ringkasan jenis-jenis sistem takungan. Seperti yang kita belajar pada minggu lepas, jenis-jenis sistem takungan terbahagi kepada 3. Okey, di sini kita akan nampak dengan lebih jelas, iaitu terbahagi kepada 3, hidroponik kultur air dalam, bekas pengairan kendiri dan aquaponik. Okey, hidroponik kultur air dalam ni terbahagi kepada 6 jenis sistem, iaitu hidroponik sistem sumbu, hidroponik rakit apung, NFT, sistem pasang surut, vertigasi titis dan DFT. Untuk hidroponik kultur air ni, ia juga terbahagi kepada 2 jenis, iaitu hidroponik kultur air dalam tanpa kitaran semula. Apa yang dikatakan kitaran semula ni ialah air di dalam sistem takungan itu tidak dikitar semula, tanpa kitaran semula. Dan yang lagi satu jenis ialah kultur air dalam dengan kitaran semula, iaitu air di dalam takungan hidroponik itu dikitarkan semula. Jadi untuk kultur air dalam tanpa kitaran semula, kita ada dua jenis sistem, iaitu hidroponik sistem sumbu dan hidroponik rakit apung. Sementara yang hidroponik yang menggunakan kitaran semula terbahagi kepada 4 jenis, NFT, sistem pasang surut, vertigasi titis dan DFT. Murid-murid masih ingat lagi tak apa yang dibelajar pada minggu lepas? Okey, kalau tak ingat, kita akan ulang kaji semula jenis-jenis sistem takungan, dan jika murid-murid telah memahami tentang jenis-jenis sistem takungan ni, murid-murid boleh saja terus skip dan ke bahagian latihan. Okey, ready? Bersedia semua? Di sini kita akan pergi ke topik jenis-jenis sistem takungan penanaman bandar. Okey, kita ada 3 jenis. Okey, jenis yang pertama ialah hidroponik kultur air dalam. Okey, di bawah hidroponik kultur air dalam ni terdapat pula pelbagai jenis. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertamanya kita huraikan dulu, hidroponik kultur air dalam ni tidak menggunakan tanah, hanya menggunakan medium dan juga larutan baja, menggunakan air sebagai medium penanaman. Okey, contoh hidroponik sistem sumbu seperti yang kamu lihat dalam gambar sekarang, atau dipanggil wick system. Wick ni sumbu lah, macam akar itu. Macam kalau kita main mercun pun ada sumbu kan, kita bakar sumbu. Okey, jadi ini hidroponik pun ada sumbu, wick system. Okey, jenis yang kedua bagi hidroponik kultur air dalam ialah hidroponik rakit apung. Seperti nama dia, kamu lihat dia terapung di situ. Jenis yang ketiga bagi hidroponik kultur air ialah NFT, Nutrient Film Technique. Okey, kamu dapat lihat di sini. Okey, kita tanam tumbuhan tu di dalam paip dan dia ada nutrient film technique, dia ada laluan nutrien di situ. Dan yang keempat, bagi hidroponik kultur air dalam ni, kita ada sistem pasang surut. Okey, kamu lihat ada laluan air di situ, dia akan naik dan turun semula ke bawah. Dan kita gunakan pump untuk teknik ni. Okey, yang kelima, bagi hidroponik kultur air dalam, kita ada vertigasi titis, drip fertigation. Seperti yang kamu lihat dalam gambar ni, nutrient pump tu akan membawa nutrien ke atas, ke saluran pump yang berwarna hitam tu, dan dia akan titiskan nutrien tu kepada tumbuhan. Kamu lihat dia macam air hujan kan, dia titiskan kepada tumbuhan.
Dan yang akhir sekali bagi hidroponik kultur air dalam ialah deep flow teknik. Okey, kamu tengok akar dia terendam di dalam air tu. So ini dipanggil deep flow teknik. Okey, dan jenis yang kedua bagi sistem takungan ni ialah aquaponik. Okey, dia macam lebih kurang macam hidroponik tapi dia gabungkan ternakan ikan dan tanaman sayuran. Dan yang akhir sekali, maaf, itu bukan nombor 2, nombor 3. Dia gunakan bekas pengairan kendiri. So, dia ada 3 ruang. Ada ruangan takung air, ada ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Untuk latihan pada minggu ini, kita akan lengkapkan aktiviti latihan 54, 55 dan 56. Untuk latihan 54, kita akan selesaikan atau lengkapkan aktiviti ini secara individu. Manakala untuk latihan 55 dan 56, kita akan buat secara berkumpulan dan satu kumpulan mesti ada 3 orang ahli. Okey, ini ialah latihan 54. Senang sahaja. Jika kamu dah ulang kaji topik jenis-jenis sistem penanaman takungan, okey, di sini kita akan namakan jenis-jenis sistem penanaman takungan yang berikut. Okey, di sini cikgu dah senaraikan 6 sistem takungan. Kamu masukkan ke dalam kotak yang betul, ya. Okey, ini sistem apa, nombor 2 apa dan seterusnya sehingga nombor 6. Okey. Ada yang nampak sama tapi sebenarnya tak sama. Tengok di sini. Dia ada kita semula air, kan? Okey. So, tengok jenis-jenis takungan di sini dan tuliskan sistem yang betul dan kotak yang betul. Untuk latihan 55 dan 56, kita akan melakarkan satu sistem penanaman secara takungan. Maksudnya, di sini ada lakaran A, B, C dan D. Bukannya cikgu nak kamu lakarkan lakaran A, sistem vertikasi titis. Contohnya B, aquaponik, bukan. Kita nak buat, pilih satu saja sistem takungan dan lakarkan langkah demi langkah untuk lakaran A, B, C dan D. Okey, kita akan lihat bagaimana cara nak melakar selepas ni. Cara-cara membuat lakaran. Okey, di sini kita ada melakar sistem takungan. Okey, ini ialah langkah membuat lakaran. Maksudnya kita akan buat langkah demi langkah. Dan langkah demi langkah ni kita akan masukkan di dalam lakaran A, B, C dan D. Okey, melakar sistem takungan yang ini, semua lakaran yang dihasilkan perlu mempunyai langkah-langkah pembuatan. Maksud kita tahu, mula-mula kita ambil bekas yang boleh diguna semula. Contohnya, botol air yang dah dipakai dan kita gunakan untuk membuat sistem takungan, ya. Okey, yang ni maksudnya dah siap tapi kita masih belum labelkan. Okey, yang ini kita panggil lakaran bermaklumat. Okey, lakaran bermaklumat ni ialah lakaran yang terakhir. Yang maksudnya kita dah siap lukis lakar sistem takungan, kita labelkan. Contohnya kat sini kita ada penanda aras air. Okey. Kita ada bekas makanan yang dah di-recycle, yang diguna semula. Yang ini, ya. Kamu perlu ingat, untuk buat sistem takungan ni, kita tak perlu beli barang-barang baru, kit-kit baru untuk membuat sistem takungan. Kita boleh gunakan barang yang berada di rumah, botol-botol air yang telah digunakan, kita boleh guna semula. Okay, contoh kat sini, bahan botol air besar, bekas makanan, paip air atau salur getah. Kamu kena tulis di sini bahannya. Okey. Ini contoh lakaran kedua lah. Okey, lakaran kamu tidak semestinya sama dengan apa yang berada di sini.
ada di sini. Boleh jadi bekas makanan tu, botol air tu bentuk bulat. Boleh jadi bentuk segi empat tepat. Okey, segi empat sisi sama dan sebagainya. Jadi, nasihat cikgu, be kreatif. Tak kisah apa-apa yang ada di rumah kamu, kamu boleh gunakan. Dan gunakan untuk melakar. Okey, bahagian A, B dan C. Di sini yang nak ditekankan ialah lakaran D ataupun yang terakhir di sini. Lakaran D ni mestilah lakaran bermaklumat. Okey, jadi maksudnya untuk bahagian D ni, kamu dah siap lakaran dan kamu labelkan seperti yang kita sebutkan tadi di slide yang sebelumnya. Okey, ini contohnya. Okey, lakaran A, okey, kamu ambil bekas makanan atau bekas minuman yang telah kamu potong ya. Macam botol air 1.5 liter tu, kamu boleh potongkan di bahagian atas ni ada tudung tu. Jadi, dah jadi bekas macam ni. Jadi, kamu boleh gunakan untuk lakaran A. Kemudian, kamu masukkan pula satu lagi bekas yang kecil di dalam dan siapkan lakaran B. Di sini lakaran C dan akhir sekali kamu labelkan. Okey, jadi cikgu harap kamu faham ya. Kita buat lakaran langkah demi langkah macam ini. Lakaran A, lakaran B, lakaran C dan diakhiri dengan lakaran B yang kamu labelkan. Jadi inilah hasil akhir kerja berkumpulan kamu. Jadi, lagi sekali cikgu nak ingatkan, bekas yang kamu lakarkan tu tak semestinya sama dengan kumpulan lain. Jadi, boleh gunakan bekas botol air yang dipotong, yang berbentuk oval, bulat, silinder dan sebagainya ataupun bentuk segi empat tempat, tak kisah. Jadi, siapkan dalam berkumpulan. Okey, dicadangkan satu kumpulan 3 orang murid. Okey. Jadi, cikgu harap kamu siapkan dan masukkan ke dalam Padlet yang akan cikgu sediakan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wave Mind.